نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي حرف المو اسمه اسم الموصول خلق فعل اوكي. الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Okey, alladhi badal yang pertama. Alladhi khalaqal mauta itu sebut badal yang pertama. Isim mausul ini badal yang pertama. Badal daripada apa? Tabarakallah ladzi. Alladhi badal pertama. Kemudian alladhi badal yang kedua. Isim mausul ini badal yang kedua. الذي خلق سبع سماوات طباقا أي خلق سبع أي mana saudara? Ai yaitu khalaqa menciptakan sab'a samawatin sab'a 7 samawatin langit samawatin mutatabiqatin sifat bagi sama. Sebab tu tibaqa ini tibaqa ulama tafsir kata apa? Ulama ulughah kata apa? Dia adalah jamak kepada perkataan tabaqatun. Tabaqatani tibaqun. Selalu kita sebut tabaqatun, tabaqatani, tabaqat. Faham tu? Dia jamak muannatsa salim. Sini tibaqan dia apa? Dia jamak perkataan tabaqatun. Adik ni kan. Okey. Ai iaitu
Ai apa? Huruf apa? Ai tafsiri. Ai at-tafsiri, tafsiriyah. Khalaqa sab'a samawatin mutatabiqatin. Mana mutatabiqatin ini apa? Kaifa nuqribu tibaqan? Yalla, kaifa i'rabu tibaqan? Mada? Sifatun li samawatin. Makna sifat langit ini, sifat bagi langit atas kita, dia 7 lapisan. Samawatin mutatabiqatin. Mutatabiqatin yang apa sebut ni? Berlapis-lapis. 7 lapis. Ba'duha fawqa ba'din. Yalah, ba'duha fawqa ba'din. Ba'duha sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Ba'duha fawqa ba'din. Okey, sifat dia. Kulli sama'in kal qubbati lil ukhra. Kulli sama'in, setiap langit ini. Mana kulli sama'in? Kulli sama', setiap langit ini kal qubbah, seperti kubah. Lil ukhra, kepada lapisan langit yang lain. Maksudnya lapisan langit yang kedua kubah kepada lapisan langit yang pertama. Sekarang bumi dipayungi oleh langit pertama. Langit pertama pula dipayungi oleh langit yang kedua. Langit kedua pula dipayungi oleh langit ketiga. Sebab tu kullu sama'in kal qubbati lil ukhra. Setiap langit itu kal qubbah, dia bagian kubah, payung kepada langit yang lain. Langit yang ketujuh payung kepada langit yang keenam. Berapa jarak dia? Berapa jarak antara langit pertama dengan langit kedua? Ini diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud. Dia kata apa? Okey, bainas sama'id dunya wallati taliha khamsami'ati amin. Adik. Bainas sama'id dunya, antara langit dunia ini, wallati taliha, dengan langit yang kedua. Ini pertama langit dunia. Dengan langit yang kedua itu jarak dia berapa? Khamsami'ati amin, 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in wa sama'in khamsatumi'ati amin. Antara setiap langit dengan langit ini khamsami'ati amin, 500 tahun perjalanan. Mana dia? Jarak perjalanan langit pertama ke langit kedua berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Langit kedua ke langit ketiga 500 tahun perjalanan. Jadi macam mana kita nak kira sekarang? Sebab dulu zaman Rasulullah, zaman sahabat dulu, jarak dia mana ada kilometer lagi. Dia tak ada kilometer. Dia mil, mereka ada sudah jarak mil ni. Tapi mereka belum kiraan mil lagi. Mereka kira jarak ikut perjalanan unta. Ikut perjalanan unta. Sekarang cuba kira. Ini. Hafiz, cuba kira Hafiz. Hafiz. Ni kita pergi apa dah? Nisbah dan kadaran kan? Ataupun persamaan linear kan? Kita tajuk lupa tu Ustaz. Hafiz, begini. Sekiranya jarak daripada Mekah ke Palestin berapa lama perjalanan?
1 bulan perjalanan. Hadis Isra Mi'raj kan? Okey. Jarak perjalanan ke Mekah ke Palestin adalah 1 bulan perjalanan. Jarak Mekah ke Palestin lebih kurang 1,500 km. Peace. Jarak daripada Mekah ke Palestin lebih kurang berapa? 1,500 km. Jadi sebulan perjalanan adalah 1,500 km. 500 tahun perjalanan berapa ribu kilometer? Ya Hafiz. Ya Hafiz. 9 juta. 9 juta kilometer. Kaifa nahsibuhu? Darab dulu Pak. Darab dengan 12 sebab setahun 12 setahun 12 bulan. Kemudian baru darab dengan 500. Itu tajuk apa kita panggil tu? Hadis pada keadaan. Okey. Sekarang pula darab 7. 9 juta 7 lapis. Makna jarak satu langit ke satu langit berapa kilometer? Kalau ikut tafsiran kita sekarang, kadar jarak sekarang satu langit dengan satu langit 9 juta kilometer. 7 langit. Langit pertama ke langit kedua, langit kedua ke langit ketiga, langit ketiga ke empat. Okey, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Darab 6 belum? Berapa? 9 juta darab 6. 54,000 juta. 54,000 juta kilometer sampai ke langit ketujuh. Ini daripada langit pertama, bukan pada kita ni. Sebab riwayat ini disebut antara langit dunia. Tak sebut lagi langit kita sampai ke langit bumi kita sampai ke langit pertama berapa jaraknya. Sebab apa? Sebab ingat matahari, bulan, bintang semuanya di bawah langit pertama. Sebab Allah sebut nanti, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha. Kami hiasi langit-langit dunia ini dengan apa? Dengan lampu-lampu. Bulan bercahaya, matahari bercahaya, bintang-bintang bercahaya. Semua ni di bawah langit dunia. Okey. Jadi kemudian dia kata apa? Wa bainas samai sabi'ati wal kursi. Antara langit pertama dengan langit ketujuh dengan kursi 500 amin. Jarak 500 tahun perjalanan juga. Faham tu? Wa bainal kursi wal ma. Antara kursi dengan air. Lapisan air. 500 amin. 500 tahun perjalanan. Wa bainal ma'i wal arsy 500 amin. Antara air dengan dengan arash juga 500 tahun perjalanan. Sebab dalam hadis ni makna kalau kita naik ke atas kita naik ke atas tak sampai arash. Sebab Allah sebut, tengok, tibaqa yang berlapis. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menjadikan langit ini 7 lapisan. Setiap lapisan ini riwayat Abdullah ibn Mas'ud. Setengah ulama dia pertikaikan, dia kata hadis ni tak berapa sahih. Tapi yang paling kata hadis yang sahih siapa? Ulama Salafi, ulama Wahabi. Dia akan sahihkan hadis ni. Biarpun sebagian ulama dia kata hadis ni mungkin Abdullah Mas'ud ambil kepada Israiliyat, Bani Israel. Tapi kalau ulama Wahabi, Bin Baz, Albani, sahih hadis ni. Sebab apa? Sebab akhir riwayatnya, wallahu fawqal arsh. Allah di atas arsh.
Okey, sebab tu dia sahih kan betul. Dia akan kata hadis sahih hadis ni. Sebab alafat dia apa? Kita kata okey. Biarpun sahih, apa masalahnya? Wallahu fawqa arsy. Maka wallahu fawqa kulli syai. Allah atas segala-galanya. Bukan arsy. Mana Allah menguasai segala-galanya. Sebab apa? Dia kata di mana Allah? Langit ketujuh, kursi, lepas kursi ada air, lepas air ada arsy, lepas arsy ada Allah. Kita kata bukan begitu. Allah tak perlukan makhluk. Sebab tempat dan masa itu adalah konsep untuk kehidupan yang bernama makhluk. Masa adalah makhluk. Tempat adalah makhluk. Sebab manusia kita tanya, makhluk kita tanya, berapa umurnya? Sebab tu, konsep masa adalah konsep untuk makhluk. Konsep tempat juga untuk makhluk. Di mana dia tinggal? Di mana dia tinggal? Di mana cacing tinggal? Sebab tu kita kata konsep tempat dan masa ini adalah sifat makhluk. Kewujudan masa dan tempat adalah kewujudan makhluk. Faham tu? Jadi okey, tak apalah. Hadis apa? Jadi hadis ni mana apa? 7 lapisan. Okey, wadah? Wadah? Okey. 7 lapisan lah langit. Tibaqah. Wajib kita beriman langit ada 7 lapisan. Mutatabiqah yang berlapis-lapis. Jadi bila kita sampai ke sana? Sebab tu kita minta apa? Kita minta kita mati dalam keadaan beriman. Kita mati Allahumma amin. Sebab tu Allahumma ja'alna akhala kalamina indantiha ajalina, ya Allah jadikanlah akhir perkataan kami sewaktu kami selesai ajal kami. Waj'al akhara kalamina indantihai ajalina qaula la ilaha illallah. Perkataan apa? La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab orang musyrik, orang kafir, orang munafik tak boleh limpas langit dunia ruh dia. Macam kita sebut dalam surah apa? Al-Waqi'ah hari itu. Sebab Allah sebut apa? La tufattahu lahum abwabus sama'. La tufattahu lahum abwabus sama'. Tidak akan dibukakan kepada mereka pintulah langit. Pintulah langit. Makna sebab tu, kematian itu adalah kerehatan, kegembiraan untuk orang beriman. Setelah dia bebas daripada sangkar kehidupan. Sebab itu kita doa apa? Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah ya Allah kematian kami ini kerehatan untuk kami daripada semua keburukan. Sebab apa? Waktu itu roh orang beriman kita bawa kan? Kita bersebut hari itu apa? Dia bawa limpas melihat malakutus samawati. Apa yang ada di langit-langit ni, dia akan limpas semua ni. Sebab tu orang kita sebut hari tu, orang mati mana? Apa? Ar-ruhu idza kharaja yattabi'ul basar. Roh dia keluar, apa dia keluar, mata akan ikut. Nampak roh dia bawa ke keluar naik. Sebab tu roh orang beriman apabila dia mati, dia keluar, berarti apa? Dia keluar dari sangkar kehidupan yang terlampau sempit. Dia melihat keluasakan langit dan bumi. Okey, sebab tu kita tengok Allah sebut allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah yang menjadikan langit itu 7 lapisan. Sebab tu Allah apa? Allah bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan waktu Mi'raj ke langit. Isra daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke mana? Sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha. Limpas langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Okey. Sampai ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Apa hikmah dia? Apa hikmah dia?
Kita tengok Isra' dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, dia berdakwah di Mekah. Orang Mekah tak terima dakwah dia. Mereka tak mau beriman dengan Islam. Mereka tak mau beriman dengan apa dia bawa. Dia keluar berhijrah ke mana? Ke Taif. Ke Taif, orang halau dia dengan batu. Halau dia. Sudah tak terima, halau lagi, dibaling dengan batu sampai luka kaki dia. Sebab tu waktu dia bersandar di mana? Di dinding kebun Utbah bin Abi Rabi'ah. Dia sebut apa? Allahumma inni ashku ilaika dha'f quwwati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, kepadamu ya Allah aku mengadu. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku ya Allah, lemahnya tenagaku ni. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku ni ya Allah pada pandangan mata manusia ni ya Allah. Hina aku. Di Mekah mereka tak terima aku, Taif mereka tak terima aku, dihalau. Dia munajat kepada Allah. Ila man takilluni, kepada siapa ya Allah kau biarkan diri aku ni ya Allah. Ila man takilluni ya Allah, kepada siapa kau biarkan aku ini ya Allah. Ila ba'idin yatahajjamuni, kepada orang jauh, orang Taif. Mengapa Rasulullah pergi Taif? Sebab dia dibesarkan di Taif, di Bani Sa'ad. Ila ba'idin yatahajjamuni, begini mereka kerjakan aku, sambut aku dengan baling batu. Am qaribin malaktu amri, ataupun kau balikkan aku pada Mekah, itu kaum kerabat aku, tapi mereka menguasai urusanku. Mana dia? Hidup aku hidup aku diganggu oleh mereka. Ila man takiluni, keluarga aku tak terima, orang jauh pun buat begini pada aku ya Allah. Ila man takuli, ke mana aku nak pergi ya Allah? Ila man. Okey. Sebab tu selepas peristiwa tu, tak lama peristiwa tu berlakulah Isra' dan Mi'raj. Sebab apa? Apa hikmahnya? Penduduk Taif tolak kau, penduduk Mekah tolak kau. Kau tengok luasnya langit kekuasaan Allah. Mekah besar mana si Mekah? Mekah besar mana Mekah? Baitul dunia ni besar mana? Sebab tu Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada tanda-tanda kekuasaan kami. Kau nak hirau dengan penduduk Mekah, nak hirau penduduk Taif, kau tengok di mana kekuasaan Allah. Kau naik di langit macam mana? Jangan kau terganggu dengan 2-3 orang kafir ini. Di langit penuh makhluk Allah yang sujud kepada Allah. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Dia sampai ke langit, dia kata apa? Tidak ada jarak sejengkal, melainkan ada malaikat. Bahkan dia sampai ke mana? Dia sampai ke Baitul Ma'mur. Wal Baitil Ma'mur. Baitul Ma'mur apa? Yang Allah sebut dalam Quran tu. Wal Baitil Ma'mur, dan rumah yang sentiasa dimakmurkan. Baitul Ma'mur adalah apa? Kaabah untuk para malaikat. Kaabah untuk para malaikat di langit ketujuh, bertepatan dengan Kaabah kita. Rasulullah sebut apa? Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. Masuk bertawaf pada setiap hari 70,000 malaikat. Itulah kali pertama mereka bertawaf dan kali terakhir mereka bertawaf. Para malaikat atas langit tu. Allah nak tunjuk bukan saja Mekah dan juga apa? Baitul Maqdis. Bahkan bumi ni besar mana saja. Dia naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Sampai ke mana? Sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke mana? Sidratul Muntaha. Allah sebut tu. Dia tengok apa?
Dia kata aku tengok sidrah ni. Sidrah apa? Pokok. Di pokok ni dia cakap, di langit ke tu? 7. Allah apa? Idza yakhsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Ma zagh. Waktu sidrah diliputi oleh sesuatu yang meliputi. Rasulullah sebut, aku tengok kepada sidrah, dia berubah warnanya. Rasulullah sebut apa? Di langit ke-7. Berapa jarak perjalanan dia? 50 apa? Tadi cakap itu? Lebih pak? Lebih 50 juta kilometer perjalanan. Tengok kuasa Allah. Jadi dia kata apa? Aku tengok warna dia. Allah sebut, ini yakhsha sidrata ma yaghsha. Sewaktu pokok sidrah tadi diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Dia kata aku tengok dia berubah. La adri ma launha. Aku nak cerita kamu warna apa pun aku tak tahu warna apa. Rasulullah sendiri pun tak boleh apa? Tak boleh sebut warna apa. Dia kata macam apa? Ada apa? Ada macam kupu-kupu pada emas berlegar sisinya. Allah sebut, Allah ceritakan macam Rasulullah tengok. Ma zaghal basar wa ma tagha. Rasulullah pandang pokok sidrah tadi, tak condong mata dia, tak lebih. Makna dengan penuh ta'ajub Rasulullah pandang. Macam mana kita nak sampai ke sana kah? Mintalah mati dalam iman, terbang kita ke sana insya-Allah. Kalau tak ada, kalau apa? Tak beriman, mati dalam munafik. Allah sebut apa? La tufattahu lahum abwabus sama. La tufatta lahum abwabus sama. Tidak dibukakan mereka pintulah langit. Langit pertama tak buka sudah. Naik roh mereka, pintu langit tak buka untuk mereka. Dicampak ke bawah. Sebab tu Allah nak tunjuk Rasulullah. Dia tengok. Kau nak heran orang apa? Tak payah kau pedulikan mereka tak beriman. Tak payah kau pedulikan. Kau tengok di langit macam mana makhluk yang sujud kepada Allah. Yang beriman dengan sebenar-benar iman pada Allah. Okey. Sebab tu okey. Yalah. Lasta tara ayyuhas sami'u fi khalqir rahmani al-badi'i min naqsin aw khalalin. Apa makna dia? Tafawut, apa makna tafawut? Ai tafsirnya. Lasta tidaklah engkau. Lasta tidaklah engkau. Tara melihat. Tidaklah engkau melihat. Ayyuhas sami'u, wahai orang yang mendengar firman Allah ini. Fi khalqir rahman, pada ciptaan ar-Rahman, al-badi' yang sangat indah. Min naqsin, daripada kekurangan, au khalalin, ataupun kecacatan, au ikhtilafin, au tanafurin, ataupun ketidaksesuaian. Ikhtilaf ni maksud ketidaksesuaian. Au tanafurin, lebih kurang juga. Ikhtilaf tanafurin makna lebih kurang juga, sama tu. Makna tak sesuai, tak ngam. Tak ngam kan langit Allah cipta. Rapat kan? Bangunan kita tengok ada juga tak ngam pada sini. Tapi langit siapa berani komplain? Dia jadi kafir komplain. Okey, tengok langit. Adakah tak ngam? Adakah sengit sebelah? Adakah sengit sebelah? Mana ikhtilafi wa tanafurin, makna dia tak ngam. Okey, tidak ada kesesuaian.
bal hiya fi ghayati al-ihkami wal itqani. Bal, bahkan li idrab, hiya, iaitulah langit ini, fi, pada, ghayati, kemuncak, al-ihkam, teguh, wal itqan, sempurna. Maksud ini sempurna. Okey, makna dia sempurna langit Allah ciptakan. Allah ciptakanlah langit sempurna. Ghayatil itqani wal ihkam, wal ihkan wal itqan. Mana itqan, ihkam lebih kurang makna dia. Ihkam ni makna dia mantap, padu, kukuh. Itqan, sempurna. Sebab tu al-mu'min, ingat dalam sebuah dikatakan al-mu'min idza amila amalan atqanahu. Orang mukmin apabila dia melakukan satu perbuatan, atqanahu, dia buat bagi sempurna. Faham tu? Al-mu'min idza amila amalan atqanahu. Orang beriman apabila melakukan satu amalan, atqanahu, dia akan buat bagi sempurna. Mana itqan ni buat bagi sempurna. Sebab tu langit, mana tiangnya? Mana tiangnya? Kita selalu sebut kaki langit kan? Mana kakinya? Mana kakinya? Mana tiangnya? Biru tak pernah pudar kan? Bila dicatnya? Faham tak? Fi ghayatil itqani, fi ghayatil ihkami wal itqani. Yalla. Wa innama qala fi khalqir rahmani wa lam yaqul fihinna ta'ziman li khalqihinna wa tanbihan ala bahiri qudratillahi. Okay. Wa innama, dan sesungguhnya, innama, sesungguhnya, taukid, ma ni kaf makfuh, dia menghalang inna pada beramal. Innama qala, Allah sebut fi khalqir rahman. Cuba tengok ni, ini di segi balaghahnya, di segi balaghahnya Allah sebut alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menjadikan langit 7 lapisan. Ma tara fi khalqir rahman. Engkau tidak melihat pada ciptaan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Dia kata, Allah tak sebut sini walam yaqul fihinna. Allah tak sebut walam, dan dia tidak berkata fihinna, padanya. Makna balik dhamir kepada langit. Cuba tengok mana dia. Ma tara fi khalqir rahman. Tidak engkau melihat pada ciptaan Rahman. Boleh kita tengok ayat lah. Tidak engkau melihat pada penciptaannya. Mana penciptaan langit. Allah tak sebut begitu. Allah tak sebut ma tara fihin, ma tara fihin. Engkau tidak melihat padanya. Mana guna dhamir balik pada langit. Allah balik sebut nama dia fi khalqir rahman. Boleh faham tu? Boleh faham? Mana Allah balik sebut nama dia. Faham tu? Makna pada ciptaan Rahman. Allah tak sebut pada penciptaannya. Makna balik pada langit. Tapi Allah ulang balik. Ma tara fi khalqir rahman. Allah sebut balik nama dia. Wadih? Tujuan apa? Ta'ziman. Maf'ul li ajlih. Ta'ziman kerana membesarkan. Ta'ziman kerana membesarkan. Li khalqihinna. Penciptaan langit ini. Makna langit ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Li khalqihinna. Pada penciptaannya. Faham tak? Sebab tu inna fis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. Sungguh pada langit dan bumi ada tanda apa? Inna fi khalqis samawati wal ard. Pada penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil la ayatin li ulil albab. Tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang berfikir. Ada orang ada otak. Tak boleh terima. Macam nampakkah langit tu? Nampakkah langit dicipta tanpa tiang? Di mana tiangnya? Jadi begitu saja. Sebab Allah sebut ma tara fi khalqir rahman. Dia ulang balik Rahman.
Dia tak sebut ma tara fi khalqihinna, kamu tidak melihat pada penciptaannya. Tak, pada penciptaan Allah. Allah ulang balik perkataan Ar-Rahman. Faham tu? Okey, ma tara, okey, ta'ziman, untuk membesarkan li khalqihinna, pada penciptaannya. Kamu nak tengok tanda kuasa Allah, tengok langit. Tengok langit, mana tiangnya? Catnya tak pandai pudar, tak runtuh pun. Tak ada apa, lubang-lubang pun. Tak ada kecacatan, tak ada cacat celahnya. Tak ada sengit sebelah langit. Besarnya langit kan, tak ada sengit sebelah. Kita bikin stadium sekejap runtuh sudah. Bumbu stadium runtuh. Hospital runtuh juga. Okey, tengok tu. Okey. Wa tanbihan, dan tanbihan. Mana tanbih? Membagi peringatan. Semua ni maf'ulun li ajli. Ala bahiri, ke atas. Bahiri, ke atas apa? Ke atas bahiri, keagungan qudratillahi, kudrat, kekuasaan Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jarak bumi dengan langit berapa perjalanan? Oh, tadi kita sebut tadi. Mungkin tak sempat dengar tadi. Jarak bumi dan langit apa? Ini an Abdullah bin Mas'ud, Ibn Mas'ud. Dia kata apa? Qala ma bainas samai. Okey, kita kata apa? Langit dengan bumi tak sebut berapa jarak. Tapi antara langit dengan langit apa? Antara langit pertama, langit kedua apa? 500 tahun perjalanan. Okey, tak sebut. Tak tahu, Ustaz tak jumpa riwayat berapa bumi dengan langit ni. Tapi datang riwayat antara langit dengan langit. Okey, itu wallahu taala alam. Saya dulu pernah memberikan modal perniagaan kepada kawan saya untuk dia memulakan perniagaan. Bagi modal. Setiap bulan saya mendapat RM3,000 daripada kawan saya, hasil dari untung bisnesnya. Kawan saya baru tahu yang hasil tadi adalah riba. Jadi dia pun berhenti bagi hasil tadi. Adakah duit yang saya dapat tadi perlu saya kembalikan atau bagaimana? Okey, sekarang ini masalah dia. Okey, begini ya. Kalau soalan begini, Ustaz tak ada jawab begini. Sebab apa? Dia kena je jelas. Sebab apa? Kita begini. Kalau kita bagi modal perniagaan pada orang niaga. Contoh, Ustaz bagi modal 1,000 kepada Ustaz Rushdi. Ustaz bagi modal. Dia yang usahakan modal tadi. Kita pergi apa ni? Kita pergi al-mudharabah dengan perjanjian keuntungan. Dengan perjanjian keuntungan. Contoh, mesti ada perjanjian, mudharabah mesti ada perjanjian. Makna contoh apa? 90-10. Ustaz untung 90%, dia 10%. Jadi setahun berniaga untung dapat 1,000. Ustaz 900, dia 100. Faham tak? Faham tu? Itu mudharabah. Dia panggil mudharabah ataupun qirat. Okey. Jadi itu mudharabah ini dibenarkan Islam. Tapi mesti apa? Mesti perniagaan yang halal. Tapi ini perniagaan pun Ustaz tak tahu. Tiba-tiba dia kata duit hasil riba. Sebab tu riba ini, ingat ya, riba dia bukan haram li zati, tapi haram li ghairi. Riba ni bukan haram zat duit tu. Duit tak haram. Yang haram cara mendapatkannya. Faham tak? Cara mendapatkannya. Sebab tu riba ni haram pak. Li ghairihi, dengan sebab mendapatkannya, bukan li zati, bukan duit tu haram. Contoh. Sebab tu kita sebut dalam kaedah kita. Sekarang begini.
Ini sebab tu panjang tajuk ni. Okey. Sekarang orang bukan Islam ni, dia berniaga babi, dia berniaga toto, dia jual arak, dia jual kacang panjang, dia jual toge. Faham tak? Makna harta ni dia bercampur apa? Ada jual babi pun dia jual, arak pun dia jual, toto pun dia jual, toge pun dia jual, kacang panjang pun dia jual. Boleh tak boleh kita berjual beli dengan dia? Okey, boleh tak boleh dia beli barang kita? Aku mau beli kau punya kereta lah. Okey, berapa token mau? 20,000. Nah, sini. Dia bagi tu 20,000. Bolehkah kita ambil duit 20,000 dia? Sebab niaga dia apa? Dia ada jual apa? Babi ada, arak ada, toto pun ada, toge pun ada, kacang panjang pun ada. Boleh tak boleh? Boleh. Hukum dia boleh. Sebab apa? Hukum dia boleh. Sebab ustaz dapatkan duit dia secara halal melalui proses jual beli. Biarpun harta dia bercampur halal dengan haram. Faham tu? Apa dalil dia? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bermuamalat, menjalankan urus niaga, transaksi dengan orang apa? Dengan orang Yahudi. Biarpun orang Yahudi sebut apa? Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka makan harta manusia secara batil. Wa aklimur riba, mereka makan riba. Wa aklimus suh, mereka makan benda yang haram. Tapi bukan semua haram, ada yang halal. Sebab kita dapatkan secara halal. Sebab duit bukan haram, Pak. Lizati, bukan duit tu haram, tapi cara mendapatkan. Beza dengan arak. Arak haram lizati. Arak tu sendiri yang haram. Faham tu? Riba ini bukan duit yang haram, tapi cara mendapatkan. Sebab soalan ni ustaz tak jelas ni. Macam hasil untung macam mana tu? Sebab tu kalau hasil untung separuh riba, separuh tak riba, boleh. Apa maksudnya? Kita, contoh dapat separuh riba sebab apa? Kita dapatkan balik kita punya modal. Faham tak? Kita dapatkan balik kita punya modal. Sebab tu ingat bermuamalah dengan orang yang harta dia bercampur halal dengan haram boleh. Tapi ingat, jangan kita lah jangan melabur kalau kita tahu ada perniagaan haram. Sebab tu Allah sebut kalau kita tahu perniagaan haram, kita tahu perniagaan tidak haram, dia apa? Ada riba, ada jual arak semua, kita ambil balik. Kita ambil balik apa? Modal kita. Sebab Allah sebut apa? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kamu bertaubat daripada perniagaan tadi yang haram tadi, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kamu modal kamu ambil balik. Faham tak? Sebab itu modal yang memang halal pada kita. Apakah hukum makan makanan Chinese food di restoran Cina yang makanan dicampur arak di sayurnya sama seafood? Kerana kebanyakan sos-sos datang dari Cina, penggunaan wine untuk menyedap sayur. Kebanyakan Cina food ditawar ni tak halal. Banyak umat Islam tak tahu. Mohon pencerahan. Sebab tu kita sebut. Okey. Kalau makanan tu jelas haram, haramlah hukum dia. Nak kata apa lagi? Kalau tahu sudah sayur tu dicampur dengan arak, haramlah. Siapa pun kata halal? Kalau tahu sayur tadi direndam dengan arak, faham tak? Omelet dicampur dengan arak, faham tak? Nak kata halal macam mana? Dipanggang letak arak sikit, bagi keluar bau dia. Mana boleh kita halal? Haram lah. Faham tak? Sekarang itu jelas haram. Makna haram kita makan. Rasulullah sebut apa? Ma nabata min haramin fannaru aulahu. Setiap yang tumbuh benda yang haram, neraka lah penlayak untuknya. Sekarang jelas tu, mana haram lah. Hukum dia haram. Kalau tahu benda tu haram. Sekarang ini macam mana dia makan benda yang halal, tetapi restoran bukan Islam. Dia makan apa? Nasi lemak. Di restoran bukan Islam. Ada iblis 3 ekor. Kacang tanah 3 biji. Okey. Atau kau makan nasi kuning di restoran bukan Islam. Nasi halal. Faham tak? Nasi halal.
Kemudian apa? Ada ikan apa? Ikan tulai dimakan. Tapi restoran bukan Islam. Boleh tak boleh? Ini pernah sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, nahnu bi qaumin ardi ahli kitab, afanaqulu fi aniyatihim. Ya Rasulullah, kami berada di tempat ahli kitab, orang bukan Islam. Afanaqulu fi aniyatihim, bolehkah kami makan dalam bekas makanan mereka, piring mereka, pinggan mereka? Boleh tak boleh? Apa Rasul sebut? La ta'kulu fiha, jangan kamu makan padanya. Rasulullah larang. Ini makanan yang halal, tapi restoran bukan Islam. Rasulullah larang. Sebab apa? Biarpun nampak bersih, tapi malam dia pakai apa? Sebab apa? Nak jaga kesucian. La ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha, melainkan kau tidak mendapati selainnya. Tak ada sudah, kelaparan sudah, tak ada Rasul Islam. Di Tawau ni tidak ada Rasul Islam. Illa alla tajidu ghairaha, melainkan kau tak jumpa tempat lain. Tak jumpa tempat lain. Apa Rasul sebut? Faqsiluha, ambil piring sebelum dia sini, jangan hidang lagi ya. Ambil piring di sini. Basuh dulu piring tadi. Okey. Faqsiluha summa kulu fiha. Kamu basuh dulu baru kau makan. Rasulullah suruh basuh dulu. Sebab tu ingat ya, Rasulullah sebut apa? Bila kau makan, apabila tidak ada yang lain. Jadi sebab itu Rasulullah larang. Macam mana ustaz kata boleh makan? Sebab tu Rasulullah kata la ta'kulu fiha, jangan kamu makan padanya. Faham tu? Okey. Okey. Itu kan kalau apa? Kalau campur dengan arak, jadi jelaslah haramnya. Itu memang haram, betul-betul haram lah tu. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allah faqani fid din wa 'alim ta'wil. Allahumma lim kitabak wa sunnat nabiyyik wa bil ulama'il 'alim waj'al du'atil muslihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Uktub asma'akum ya. La tansawna min kitabati asma'ikum. Ya Allah, man yu'azzin? Helmi, yalla. Aina Helmi? Yalla Helmi. Aina Helmi?